Alhamdulillah kita telah pun sampai ke tip of Borneo. So tangga dia daripada batu-batu ni kat tepi ni, bentuk macam tangga, hati-hati sikit licin. Oh main lagi. This is tip of Borneo guys. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan aku rasa masih belum terlambat lagi untuk aku ucapkan selamat tahun baru 2021 kepada semua yang sedang menonton video ni. Dan aku doakan kita semua semoga dipermudahkan, dimurahkan rezeki dan dijauhkan daripada segala jenis penyakit dan wabak, terutamanya COVID-19 yang sedang berleluasa dekat negara kita. Aku tengok hari ni pun dah sampai 4,000 kes. So semoga kita semua dilindungi daripada virus COVID-19 ni. Jadi untuk video kali ni aku akan sambung balik cerita kita orang mengayuh di Sabah, dan video ini juga merupakan highlight of the trip yang mana kita orang telah pun sampai ke destinasi utama kita orang, iaitu di Tip of Borneo, titik paling hujung Borneo yang terletak di daerah Kudat. So to be exact, Tip of Borneo ni terletak di Sempang Mangayau, salah satu kawasan di daerah Kudat. Dan kalau kita tengok dekat peta Kepulauan Borneo yang bentuk macam kepala anjing tu kan, so Tip of Borneo ni, Sempang Mangayau ni terletak betul-betul dekat bahagian telinga anjing tersebut lah. Dan Sempang Mangayau ni juga merupakan titik pertemuan antara dua lautan, iaitu Laut Sulu dan juga Laut Cina Selatan. Komposisi etnik yang terbesar di Kudat adalah kaum Brungos. Kaum Brungos ni kalau tak silap aku salah satu sub etnik kepada Kadazan Dusun. Dan mengikut cerita-cerita orang kampung, cerita-cerita legenda, dulunya ini dekat Tip of Borneo ni adalah tempat di mana lanun-lanun datang mendarat, dan kaum Brungos ni lah yang menentang lanun-lanun tersebut untuk mengekalkan kedaulatan kawasan tersebut. Cuma kalau korang ingat dalam video aku yang lepas, aku ada cakap yang di Kudat ni lah berlakunya kisah seram terhadap kita orang bertiga. Dan kalau korang nak tahu, korang kena tengok lah video ni sampai habis. Dan macam biasa, jangan lupa untuk subscribe dan klik notification button. Pagi tu kita orang bertolak daripada Ranau, dan macam biasa sebelum bertolak kita orang breakfast dulu. Breakfast berat lah supaya ada tenaga untuk cycle. Cuma bezanya kita orang start cycle daripada Kota Marudu sebab Adib dan juga Andik insist untuk hantar kita orang ke Kota Marudu daripada Ranau. Dan diorang cakap sepanjang perjalanan tu mungkin tak ada apa-apa, dan kalau apa-apa terjadi kat kita orang agak bahaya. So diorang suggest lebih selamat lah untuk diorang hantar kita orang ke Kota Marudu, dan daripada sana kita orang cycle lah terus ke Tip of Borneo. Dan daripada Ranau ke Kota Marudu jarak dia lebih kurang 80 km, ambil masa dalam 1.5 jam lah kalau kita naik 4x4 ataupun naik kereta. Dan sepanjang perjalanan ni kita orang yang duduk kat belakang, iaitu Andi, Hiram dan juga aku, kita orang banyak lah bersembang-sembang. Dan Andi ni memang jenis suka bercerita, dia banyak cerita tentang pengalaman dia daripada dia kecil sampai dah dia besar. Memang seronok lah. Dan waktu tu sedar-sedar kita dah sampai dekat Kota Marudu. Bila sampai Kota Marudu, waktu tu dalam pukul 10 lebih macam tu, perut aku memang masih kenyang lagi sebab pagi tu aku ambil breakfast yang agak berat. Tapi Andi ajak kita orang semua makan bakso, dan dia kata itulah bakso yang paling sedap dekat Kota Marudu, dan dia nak belanja kita orang. Jadi aku pun layan lah. Cuma mula-mula aku macam jual mahal sikit lah. Aku cakap aku masih kenyang dan aku nak rasa isteri aku punya bakso. Tapi cerita dia, bila aku dah rasa isteri aku punya bakso, aku pun rasa benda tu sedap dan aku order satu mangkuk bakso yang besar dan aku habiskan. Lepas makan bakso, Andi bawa kita orang ke satu restoran. Rupa-rupanya family dia ada satu restoran dekat Kota Marudu, dan kita orang pun tapau makanan lah sebagai bekalan untuk kita orang pergi semasa kita orang mengayuh ke Kudat nanti. Dan restoran tu nama dia Dapur Kayu, dan staff dia semua memang friendly. Waktu tu ada kakak Andi juga, kita orang pun ada ambil gambar, ambil video bersama-sama, dan diorang memang sangat peramah lah, tanya kita nak ke mana semua kan. So lepas settle tapau makanan, kita orang pun memulakan perjalanan kita orang mengayuh daripada Kota Marudu menuju ke Tip of Borneo yang terletak di Kudat. Jarak dia lebih kurang 81 km. Dan jalan dia rolling lah, ada yang flat, ada yang berbukit lah. Elevation dia tak terlalu tinggi. Cuma challenge waktu tu adalah hari tu memang panas
terik, tak hujan dan ada headwind tau. Sebab kita orang menuju ke arah laut ataupun pantai. So memang angin dia agak kuat lah waktu tu. Rasa waktu kayuh tu memang agak berat sikit lah. Dan kita orang ada je berhenti kat tepi-tepi jalan untuk minum air. Kalau ada kedai runcit memang kita akan beli air untuk top up air dan basahkan badan lah. Sebab kita orang takut kena heat stroke dan sebagainya kan. Dan yang aku tak boleh lupa sekali, waktu kita orang masuk ke daerah Kudat, kita orang berhenti sekejap dekat satu kedai makcik jual air dekat depan rumah dia lah. So waktu kita orang beli air tu, makcik tu tanyalah kita orang daripada mana. Aku pun ceritalah kita orang daripada Semenanjung datang sini nak pusing-pusing jalan ke Tik of Borneo, daripada Kimanis lah singgahlah ke beberapa daerah lain lagi kan. Dia pun macam terkejut dan waktu tu dia mungkin kesian kot tengok isteri aku nampak macam penat kan. Dia keluarkan air mineral, kita orang beli air manis lah waktu tu kan. Tapi makcik tu bila dengar kita orang punya cerita ni, dia bawa keluar air mineral dengan ais, siap ada buah tembikai lagi bagi kita orang makan. So kita orang pun menikmatilah buah tembikai tu dalam keadaan panas terik kan. Memang sedap lah buah tembikai yang sejuk kan. Memang sedap gila. Dan sambung perjalanan ke Tik of Borneo. Kita orang sampai Simpang Mangayau lebih kurang pukul 5.30 petang. Dan sebelum matahari terbenam, kita orang pun terus ke tempat-tempat yang boleh ambil gambar lah. Jalan kat sana pun memang agak cantik dan telah dibangunkan. Ada satu tugu lagi siap yang mengatakan bahawa di situlah titik paling hujung di Kepulauan Borneo. Dan kalau kita tengok dalam peta Sabah, macam aku cakap tadi, di situlah kalau yang bentuk kepala anjing tu, itulah titik yang kat telinga dia tu. Jadi dekat belakang tugu tu ada satu tangga untuk terus ke kawasan laut. Dan atas laut tu ada macam satu batu. Batu tu macam daripada planet lain. Kalau korang perasan, orang yang pergi ke Tik of Borneo akan ambil gambar kat situ. Batu tu macam tengok daripada bulan pun ada juga, sebab dia berkawah ke berlubang-lubang macam tu kan. Aku tak pernah sampai bulan lagi, tapi macam tu lah keadaan yang kita pernah tengok keadaan bulan daripada internet dan juga di televisyen kan. Selepas bergambar, kita orang pun terus check in dan kita orang tidur malam tu di salah satu chalet yang terletak di Simpang Mangayau. Dan yang lebih mudah, dia ada cafeteria kat sana. So kita orang terus early dinner kat sana. Tak payah nak pening-pening kepala untuk ke Bandar Kudat yang terletak lebih kurang 30 km daripada Simpang Mangayau. Dan malam tu lepas solat maghrib, aku tertidur dan terjaga balik dalam pukul 11 lebih. Bila aku tengok handphone aku, waktu tu line telefon agak teruk juga kat situ. So bila aku keluar, waktu tu Hiram ada kat depan bilik dia. Bilik Hiram sebelah je dengan bilik aku. Aku cakap kat dia, jomlah kita ke depan sikit ke arah entrance yang tempat pantai tu. So nak cari line lah, sebab biasanya waktu malam ni kita orang akan update dengan family kan. Akan bagi tahu kita orang dah sampai kat mana, supaya diorang tahulah kita orang selamat. Jadi aku dengan Hiram pergi, wife aku tinggal seorang-seorang lah dalam bilik. Waktu kita orang jalan tu, kita orang rasa macam agak sunyi resort tu. Dan macam kita orang je guest yang ada kat situ malam tu kan. Tapi aku malah nak cakap apalah, aku jalan terus ke entrance tu. Entrance resort tu dengan bilik kita orang dalam 200 meter. So waktu kita orang jalan tu, kita orang lalu lah chalet-chalet yang lain. Memang tak ada orang, memang kita orang gelap. Dan kita orang lalu dekat kawasan office tu, rupanya staff semua dah balik. Memang tak ada siapa. So literally memang kita orang bertiga je dekat resort tu malam tu. Lepas update dengan family tentang keadaan kita orang, aku pun macam biasalah scroll social media, check balik mesej-mesej WhatsApp dan juga layan a few video dekat YouTube. Dan waktu aku tengah layan tu, tiba-tiba aku macam terdengar satu suara yang mengilai tau, datang daripada belah-belah belakang pokok yang tempat kita orang duduk tu. Tapi waktu tu aku macam malas nak bagi tahu Hiram pasal benda tu. Aku takut dia pun rasa takut ke apa. Mungkin tu perasaan aku je. So aku buat bodoh je lah. Aku layan. Sekali tiba-tiba Hiram cakap aku, "Fik, ada dengar ke?" Bila Hiram tanya macam tu dekat aku, tiba-tiba pula aku teringat aku pernah tengok satu video Khairul Jamain dekat YouTube yang waktu dia tidur dalam kemah di Simpang Mangayau dulu, dia pernah kena kacau. Dan dia kata kat sini masih ada lagi balan-balan. Kalau kat Semenanjung kita panggil balan-balan ni adalah hantu penanggal tau. Dan waktu tu tiba-tiba bulu roma aku memang terus naik satu badan ni semua kan. Dan aku tak fikir panjang, aku tak jawab soalan, aku terus lari balik ke bilik. Hiram waktu tu terpinga-pinga dan dia pun terus lari juga follow aku kan.
Dan waktu tu juga aku teringat yang aku tinggalkan wife aku seorang-seorang kan. Aku harap semuanya okey. So bila aku sampai dekat bilik aku, wife aku waktu tu dah tertidur. Mungkin sebab penat. So alhamdulillah malam tu nasib baik aku tak diganggu apa-apa. Aku at least aku ada teman lah. Hiram dia cerita malam tu dia memang on TV apa sepanjang malam tu lah sebab dia takut tidur seorang-seorang kan. So keesokan paginya alhamdulillah tak ada apa-apa, kita orang pun sambung perjalanan kita orang menuju ke satu lagi daerah yang dipanggil sebagai Kota Belud. So aku akan ceritakan dalam next video tentang perjalanan kita orang ke Kota Belud. Kota Belud ni kita orang tidur memang betul-betul kat tepi sungai, berviewkan Gunung Kinabalu juga, tapi daripada side yang berbeza berbanding dengan Ranau dulu kan. So stay tune dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ni. Terima kasih. Bye bye.